Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sekejap saya nak apa tu? Saya nak share sekejap video ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada mereka yang ada live dengan saya hari ini. Okey, selamat tengah hari. Sekarang lebih kurang pukul 12.30 hari ini 13 hari bulan 1 2021. Okey, bagi siapa yang duduk di kawasan KL, Selangor dan beberapa kawasan lain, kita hari ini menempuh PKP 2.0. Okey. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama jaga kesihatan kita supaya keadaan kita lagi tambah baiklah. Okey, seperti mana biasa saya perkenalkan diri saya, nama saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT. Kami adalah syarikat training untuk kursus-kursus personal development dan juga keusahawanan. Dan juga saya adalah seorang coach untuk perkara yang sama jugalah, personal development dan keusahawanan. Alright. Hari ni perkara yang saya nak bincangkan, oleh kerana saya rasa dah saya ingat dah lebih 2 bulan saya ingat lebih sebulan lebih saya dah buat sebulan atau 2 bulan saya dah buat sesi live ni ataupun video yang saya buat ni. Hari ni saya nak beri sedikit penerangan lah tentang apa yang saya buat sebagai seorang business coach dan bagaimana business coach tu boleh bantu anda sekiranya anda seorang usahawan. Okay, right. Yang pertama sekali, ada beberapa kategori kalau kita nak katakan dalam business coaching ni lah. Tapi saya nak fokuskan kepada ada certain business coaching ni, dia fokus kepada perkara-perkara yang kata spesifik macam contoh dia buat perkara-perkara tentang marketing, okey, tentang sales kan dan sebagainya. Tapi saya menganggap mereka-mereka yang fokus kepada marketing atau sales, mereka itu lebih kepada kepakaran yang ada pada diri mereka. Okay? Tapi apa yang saya nak ceritakan hari ini, sebenarnya seorang coach ni dia tak semestinya pakar dalam marketing atau dalam sales. Okay? Tapi seorang coach ni adalah somebody yang ada beberapa kaedah atau karakteristik, kaedah atau cara yang dilakukan bagaimana untuk memastikan seseorang usahawan tu maju dalam perniagaan mereka. Okay? This is coaching punya kaedah yang saya lakukan lah. Right. Okay, antara perkara yang saya lakukan sebagai seorang business coach ni, yang pertama sekali ialah saya bantu seseorang usahawan tu berada dalam landasan yang benar, landasan yang korek berdasarkan objektif dia dalam perniagaan tersebut lah. Okay? Kadang-kadang orang ni dia dah berniaga untuk satu masa, tapi kadang-kadang dia lari daripada objektif asal perniagaan dia kan. Jadi ini adalah perkara pertama yang saya sebagai seorang business coach, apa yang saya akan buat ialah saya akan bawa balik seorang usahawan tu kepada asas kenapa dia berniaga. Okay? Sebab kalau asas dia berniaga tu tak betul, maka dia akan sukar untuk maju dalam perniagaan dia. Okay? Asas perniagaan tu saya ingat saya ada kongsikan dalam beberapa video-video saya yang lalu. Mungkin dengan sebab dia nak, bukan sahaja setakat nak menambah pendapatan, tapi mungkin dia nak ada sebab-sebab lain dia berniaga kan. Jadi yang pertama sekali, seorang business coach ataupun kaedah saya ialah saya akan
guide dia balik kepada apakah punca ataupun asbab dia berniaga. Kenapa dia berniaga? What is his objective dalam perniagaan? Okey, yang kedua. Selepas tu, biasanya sebagai seorang business coach, saya akan bantulah usahawan tersebut supaya dia lebih organized dan supaya dia lebih organized dan dia letakkan priority terhadap apa-apa yang dia patut buat. Sebab kadang-kadang seorang usahawan ni dia banyak sangat benda dia nak buat tau. Banyak sangat benda yang nak buat sampai dia kadang-kadang berserabut. Dia tak tahu apa yang dia patut buat. Sama ada nak buat benda tu dulu ke, nak buat benda tu kemudian ke. Dia banyak sangat dalam kepala dia tau. Jadi sebagai seorang business coach, saya akan tolong usahawan tersebut supaya dia dapat organize kerja-kerja yang dia patut buat. Kan, ikut priority yang mana lebih penting, yang mana tak penting, yang mana dia boleh suruh orang lain buatkan ataupun yang mana dia kena buat sendiri. Jadi ini kerja coach. Kita akan tolong seorang usahawan tu supaya dia dapat prioritaskan kerja-kerja apa tugas-tugas yang dia patut buat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting jugalah. Coach perlu motivate seorang usahawan tu. Jadi tugas saya sebagai seorang business coach ialah untuk motivate seorang usahawan. Sebab usahawan ni bila kadang-kadang dia tak ada orang yang motivate, dia ada masa-masa tertentu dia akan jadi malas. Okay? Masa-masa tertentu dia ada kemurungan, dan masa-masa tertentu dia akan berserabut otak dia kan. Jadi inilah tugas coach, dia akan tolong seorang usahawan tu untuk motivate dia. Macam mana kita tengok kadang-kadang coach sukan, dia akan motivate. Dia bukan hanya suruh orang tu beraksi sukan dengan secara taktikal dan sebagainya, tapi dia akan motivate juga ahli sukan tersebut. Begitu juga sebagai seorang business coach, saya akan motivate seseorang businessman, seorang usahawan supaya dia lebih fokus dan dia hilang sifat-sifat yang menyebabkan dia hilang motivasi. Okey. Lepas tu, yang keempat, this is particular pada seseorang yang usahawan solo. Okey. Usahawan yang tak ada partner dan dia tak ada board member. Kan? Ataupun dia ada board member tapi board member dia hanyalah silent partner. Mungkin rumah dia ke ataupun suami dia ke, siapa yang tak aktif dalam bisnes dia. Sebab seorang usahawan yang solo, dia tak ada perspektif lain terhadap bisnes dia. Dia hanya nampak benda di depan mata saja. Kadang-kadang dia tak nampak the bigger picture tentang bisnes dia. Jadi kalau dia ada partner ataupun dia ada board member, orang luar, dia akan nampak perspektif lain terhadap bisnes dia. Perspektif luaran dia akan nampak terhadap bisnes dia. Tapi kepada orang yang solo businessman, biasanya keputusan yang dia buat ataupun masalah yang dia hadapi semua dia seorang yang pikul, dia seorang yang tanggung. Jadi seorang coach ni, dia akan bawa perspektif yang lain kepada bisnes dia. Dan biasanya perspektif ni coach ni akan tunjuk contohnya the bigger picture ataupun perkara yang lebih penting dalam bisnes dia. Jadi yang penting ni coach ni akan bawa, dia seolah-olah macam dia adalah board member, tapi dia bukan board member yang official lah, tapi dia akan bawa perspektif lain terhadap bisnes dia. Jadi ini satu benda yang penting lah sebagai seorang usahawan, especially usahawan yang solo, untuk dapatkan satu perspektif luaran terhadap bisnes dia. Okay, right. Kemudian seorang coach ni juga, dia boleh bantu satu orang usahawan dalam menghadapi masalah, especially dalam problem solving. Okay, macam saya kata tadi, problem solving ni banyak kaedah-kaedah management yang digunakan untuk selesaikan masalah. Cuma bila adanya coach ni, masalah tu, problem solving punya isu yang dihadapi oleh seseorang usahawan ni, dia ada orang lain yang akan tolong bantu dia untuk selesaikan masalah ni. Okay, mungkin mungkin saya sebagai coach, saya mungkin tak tahu secara terperinci bisnes seseorang tu, apa bisnes yang dia buat. Tapi saya ada kaedah-kaedah tertentu bagaimana saya boleh bantu seseorang coach tu, seorang usahawan tu, bagaimana dia nak selesaikan masalah bisnes dia.
Okey, nanti saya akan buat satu video khas tentang problem solving, bagaimana seorang coach tolong selesaikan masalah seorang usahawan. Tapi apa yang saya katakan ni sebagai satu rumusan bahawa seorang coach, kerja kita ialah kita akan bantu seorang usahawan untuk selesaikan masalah dia, masalah bisnes. Dan dalam kita tolong selesaikan masalah bisnes tu, biasanya perspektif luaran ni kadang-kadang boleh menyebabkan kadang-kadang satu solution kepada satu bisnes tu kadang-kadang depan mata je. Tapi kadang-kadang seorang usahawan tu tak nampak benda yang depan mata dia. Jadi inilah kerja coach ni. Dia akan dapat supaya seorang usahawan tu boleh selesai masalah dia. Apa lagi? Right. Satu lagi, this is important lah, especially kalau you dalam memilih seorang business coach ni, kena tengok juga pengalaman coach tersebut. Okay? Pengalaman ni tak semestinya pengalaman dia, contohnya pengalaman berniaga dia kan. Kita kena tengok juga pengalaman berniaga dia. Okay, mungkin dia boleh bagi pendapat ataupun cadangan terhadap sesuatu masalah yang timbul dalam perniagaan dia. Okay, yang dia tengah lalui, mungkin dia boleh bagi pandangan tu kepada kita. Tapi tak semestinya pandangan tu kita boleh terima, sebab mungkin pandangan dia tu ataupun cara dia, kaedah dia menyelesaikan sesuatu masalah tu hanya applicable untuk bisnes dia, tapi tak applicable untuk bisnes kita. Tapi seorang coach ni, dia boleh menyumbang kepada idea-idea kan, macam mana kita boleh selesaikan sesuatu benda yang kita sangkutlah dalam perniagaan kita. Jadi penting jugalah seorang coach ni dia boleh bukan saja bawa perspektif luaran, tapi dia boleh kongsikan dia punya expertise dia dalam menghadapi sesuatu isu. Okay, right. Now, sekarang ni kita nak jadi seorang usahawan. Okay, nak jadi usahawan yang berjaya. Okay, jadi saya dah listkan tadilah apa yang seorang business coach buat. Okay, saya pun melaksanakan perkhidmatan sebagai business coach. Jadi bagi saya sebagai seorang usahawan, kita punya objektif, kita nak majukan perniagaan kita, right? Tapi bila perniagaan kita tak maju, kita kena tengok juga kenapa perniagaan kita tak maju. Adakah sebab utamanya ialah kita kurang modal? Tapi kadang-kadang modal tu sebenarnya bukanlah isu yang utama dalam perniagaan sebenarnya. Dan sebenarnya perniagaan ni dia boleh maju dengan sebab mindset kita. Okey. Jadi inilah bagi saya sebagai seorang usahawan, kita kena nampak dengan adanya coach ni bukanlah satu expenses ataupun satu belanja yang hangus. Tapi coach ni adalah satu investment, satu pelaburan. Dan pelaburan ni bukan satu pelaburan yang jangka masa pendek sebenarnya. Pelaburan ni adalah jangka masa panjang. Okey, jangka masa panjang di mana akhirnya dengan pelaburan ni biasanya dia akan mendatangkan pulangan yang baik, pulangan yang berjaya lah untuk kejayaan bisnes kita. Jadi kalau kita seorang usahawan, adalah penting juga kita supaya kita mempertimbangkan penggunaan business coaching dalam kita punya proses untuk berjaya dalam bisnes kita. Okey, of course kita kena tengoklah kelayakan coach tersebut, di mana dia dapat dia punya training kan. Ataupun kalau dia tak ada training, kita mungkin kena tengok dia punya latar belakang dia kan, siapa yang dia telah berjaya coach. Kita kena selidik benda-benda tu semua kan. Sebab sebenarnya coaching ni tidak ada satu badan yang mentadbirkan dari segi kewangan, dari segi bukan certification, dari segi satu badan yang kontrol mereka. Macam contohnya jurutera, ada lembaga jurutera, arkitek ada lembaga arkitek yang kontrol mereka dari segi undang-undang. Coach ni tak ada yang kontrol mereka dari segi undang-undang. Cuma coach ni ada persatuan-persatuan yang bertaraf dunia, di mana
seorang coach yang melaksanakan kerja-kerja mereka sebagai professional coach. Mereka biasanya akan di bawah naungan persatuan-persatuan yang bertaraf dunia ni lah. Jadi kita kena tengok, dan of course kita kena tengok apa yang dia akan laksanakan dalam program-program coaching dia, dan juga harga mereka lah, of course lah. Jadi tentang program saya, kalau sesiapa berminat boleh hubungi saya dan saya akan kongsikan sedikit dengan lebih lanjut apa yang saya buat sebagai seorang coach, dan juga berapa harga saya lah untuk bersama-sama saya kalau sekiranya saya akan menjadi coach anda. Jadi itu sajalah saya punya perkongsian hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak manfaat lah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.